Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Apabila hari ini Papa Gomo didakwa di mahkamah kerana dikatakan mengaibkan dan menghasut ramai rakyat untuk membenci yang di Pertuan Agong. Hari ini apabila beliau mengaku bersalah dan keluar daripada mahkamah, satu kenyataan yang paling mengejutkan kita adalah sekali lagi baru saja didakwa, keluar daripada mahkamah, sudah mengeluarkan fitnah yang ditujukan kepada Perdana Menteri kita. Tidak habis-habis dengan fitnah, tidak habis-habis dengan menghasut, menyebarkan berita palsu. Inilah dia sahabat-sahabat semua. Geng pro kepada pembangkang Perikatan Nasional ini tidak lain tidak bukan Papa Gomo sahabat semua. Jadi apakah fitnah terkini yang baru saja dibuat oleh Papa Gomo ini? Kita harapkan Setiausaha Perdana Menteri ataupun PMS kita sendiri membuat saman fitnah kepada Papa Gomo ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan media ini. Fitnah terkini Papa Gomo terhadap Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, Papa Gomo dakwa Anwar cuba campuri sistem kehakiman negara. Ini adalah satu fitnah, tuduhan, dakwaan yang begitu mengejutkan sahabat semua. Kerana apa? Kerana acap kali kita mendengar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau tidak akan masuk campur dalam urusan sistem kehakiman negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan berkali-kali kerana beliau bukannya seperti kerajaan PAS dan Bersatu, pemimpin-pemimpin mereka campur tangan di dalam sistem kehakiman negara. Tapi hari ini apabila mereka membuat hasutan, membenci kepada yang di Pertuan Agong, membuat tuduhan melampau tanpa bukti, dan apabila mereka didakwa, apabila selangkah lagi mereka masuk lokap penjara sahabat semua, sekali lagi mereka menyalahkan kerajaan, mereka menyalahkan Perdana Menteri. Sedangkan yang menghasut itu adalah mereka-mereka, bukannya Perdana Menteri sahabat-sahabat semua. Tapi kita tahulah mereka ni kaki fitnah. Mana mereka akan mengaku mereka menfitnah selagi mereka tidak dijatuhkan hukuman penjara atau sebagainya. Jadi blokir yang condong kepada pembangkang Perikatan Nasional, Papa Gomo mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasanya dengan mencampuri sistem kehakiman negara. Katanya dia terkejut selepas pihak pendakwaan memohon supaya tiada jaminan diberikan perintah larangan bersuara gag order terhadap defendant. Jadi saya juga terkejut katanya sebab saya dilabelkan dalam jenayah berat. Memang penjenayah pun. Sedangkan ini akta hasutan, di mana Perdana Menteri dan kerajaan yang ada hari ini berpuluh tahun melakukan untuk hapuskan akta hasutan. Sedarlah yang menghasut itu kamu. Jadi apabila menghasut itu kena tahulah bahwa ada imbalannya, didakwa ataupun masuk penjara. Takkanlah menghasut pun kerajaan bagi award, bagi kerajaan bagi award the best penghasut negara. Takkanlah kerajaan bagi award, pastilah akan didakwa, dipenjara, ada masukan dan sebagainya. Kerana itu adalah imbalan, itu adalah kesan di dalam membuat kenyataan-kenyataan menghasut. Apatah lagi menyentuh isu 3R, raja-raja yang di Pertuan Agong. Katanya lagi, hari ini kita dapat lihat dengan kuasa yang mereka ada. Mereka menggunakan kuasa untuk mengarahkan musuh-musuh politik disenyapkan, didiamkan katanya pada satu sidang media kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Jadi sekali lagi katanya dia menuduh musuh-musuh politik didiamkan. Ini satu kenyataan bagi saya, bagi pandangan saya adalah satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab. Yang menghasut itu bukan Perdana Menteri. Itu ada kamu. Dalam kebebasan kita untuk mengkritik, dalam kebebasan kita untuk bersuara dalam politik dan sebagainya, itu bukan jaminan ataupun lesen untuk kita menghasut. Itu bukan jaminan atau lesen untuk kita menfitnah, menyebarkan berita palsu, sahabat-sahabat semua, khususnya Papa Gomo ini. Jadi mereka membuat hasutan. Jadi kenalah disiasat. Seperti yang saya katakan, takkanlah kerajaan mau bagi award the best individual menghina ataupun menghasut
yang di Pertuan Agung. Bagikan tepukan. Tidak ada, sahabat semua. Jadi janganlah berlakon konon-kononnya menjadi mangsa keadaan, mangsa, karena beliau sendirilah individu, dirinya sendiri yang membuat kenyataan itu, dan kena rasalah kesannya. Sekarang ini mereka berhabis pula memusingkan fakta dan sebagainya, sahabat-sahabat semua, memalukan. Peguam belanya, Rafiq Rashid berkata, di sebalik permohonan pendakwaan, Mahkamah membenarkan anak guamnya diikat jamin dan menolak permintaan perintah larangan bersuara. Rafiq seterusnya memberi peringatan kepada Anwar supaya mengelak daripada tidak menghormati pemisahan kuasa. Sekali lagi, apa kaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Aduh, peninglah. Jadi merujuk kenyataan Perdana Menteri, penjahat-penjahat semua ini sepatutnya ganti bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh. Semasa ucapannya pada sambutan Hari Pekerja Putrajaya semalam, katanya Anwar tidak sepatutnya mencampuri urusan mahkamah. Itu hanya kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau benar Datuk Seri campur tangan, buktikan. Ada surat menyurat, black and white. Adakah Datuk Seri menulis surat untuk mengenakan hukuman kepada mereka? Tidak ada. Jadi mereka bercakap sembrono tanpa ada bukti, tanpa ada black and white, tanpa ada kenyataan daripada sendiri, daripada PMX untuk menyuruh Papa Gomo ini didakwa dan sebagainya. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah kenyataannya sendiri. Saya pun boleh cakap, penjahat-penjahat ini harus dipenjarakan. Semua rakyat boleh bercakap seperti itu. Tapi soalnya adakah Perdana Menteri membuat arahan tertentu untuk Papa Gomo ini dipenjarakan? Semua orang boleh kata, tapi tidak ada bukti seperti mana yang dikatakan oleh peguam kepada Papa Gomo ini, termasuklah Papa Gomo. Mereka juga berkata, janganlah mencampuri urusan mahkamah, janganlah cuba mencampuri urusan kehakiman, janganlah cuba menjadi hakim, kerana sistem kehakiman di Malaysia ini mudah, kerana hakim-hakim dalam Malaysia ini tidak terlibat dalam politik. Hebat mereka memusingkan segala kata-kata. Jadi hakim-hakim Malaysia ini membuat keputusan berdasarkan fakta dan undang-undang. Ya benar, kita setuju dengan perkara itu. Jadi kalau benarlah Papa Gomo ini tidak bersalah, teruskan pembelaan di mahkamah. Jangan membuat berbagai alasan sakit lapar apabila perbicaraan itu ditiba dan sebagainya. Jadi Papa Gomo didakwa di atas pertuduhan menghasut bagi mendatangkan kebencian kepada Yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Ia berhubung antaranya di media sosial, berhubung isu stokin dengan kalimah Allah. Itu yang saya cakap, sahabat semua. Siapa yang membuat tuduhan yang menghasut? Adakah Perdana Menteri kita? Kalau iya Perdana Menteri kita, pastinya Datuk Seri juga akan disiasat, didakwa dan sebagainya. Tetapi hakikatnya yang membuat hasutan itu ditujukan pula kepada Yang di Pertuan Agung adalah Papa Gomo. Dan yang mendakwa mereka dan menyiasat mereka itu Polis Diraja Malaysia, dan pendakwaan itu dibuat oleh Mahkamah Kehakiman. Jadi di mana di mana campur tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dikatakan oleh geng-geng penfitnah, geng-geng penghasut ini? Saya percaya mereka tidak dapat nyatakan, mereka tidak dapat tunjukkan buktinya, kerana apa yang mereka katakan itu, sahabat-sahabat semua, hanyalah cakapan sembrono, membuat tuduhan. Saya percaya kalau Datuk Seri Anwar dengar ini, pastinya beliau sekali lagi boleh menyaman fitnah kepada Papa Gomo, termasuk juga peguamnya. Jadi sampai di sini saja, sahabat semua. Memang panas. Papa Gomo sudah meroyan, peguamnya juga sedang meroyan, pula membuat tuduhan kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya ada campur tangan. Waduh. Jadi sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.